pada tajuk sangkut-sangkut. Sangkut pula ada ke boleh dengar? Duduk kat Uniza dah ni kena try guna Wi-Fi Uniza. Okey, sangkut lagi. Sangkut. Aduh. Okey, dah okey? Dah okey belum? Dah okey? Dah Ustaz, dah. Okey dah. Apa sebab sangkut Tak, saya nak cast iPad dalam ni. Okey, nampak? Boleh? Okey, sekali lagi saya try. Agak jadi ya, bismillah. Doa-doa Tajuk riba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Okey, suara dah jelas ya? Okay. Alhamdulillah kita sambung pada minggu ini berkaitan dengan tajuk riba. Kata pengarang rahimahullah, riba. Riba ni satu tajuk yang sangat penting kerana muamalat yang antara yang diberi saranan ataupun diberi perhatian yang amat berat oleh syarak ialah berkaitan riba. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala mengharamkan jual beli dan Allah Ta'ala menghalalkan wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam ayat lain surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang azab orang yang makan riba ni, iaitu mereka tidak akan bangun pada hari akhirat kecuali seumpama orang yang kerasukan syaitan. Dan dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana kita akan lihat di sini, kalau ada disebut bahawa riba ni termasuk daripada dosa besar, yang mana sekurang-kurang dosa riba ni seumpama seorang itu berzina dengan ibu sendiri. Secara ringkasnya, kita masuk kepada kitab kita, iaitu Fiqh Al-Manhaji. Ta'rifur riba fil lughah huwa masdaru raba yarbu. Pada bahasa, riba itu masdar daripada raba yarbu. Dengan maksud apa? Maksud riba zada wa nama. Maksud penambahan dan berkembang. Okey. Fahuwa bima'na al-fadli wa ziyadah wa nama. Makna lebihan, penambahan dan berkembang. Jadi riba itu kenapa
dikaitkan dengan berkembang bertambah, sebab bila orang itu melakukan riba, dia seakan-akan menambahkan hutang asal itu ditambah-tambah sehingga menjadi banyak. Okay. Kemudian istilah hak riba ialah aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathuli fi mi'ayari syar'i halatan fihima. Pada istilah fuqaha, pada istilah syarak, riba itulah akad aqdun ala iwadin makhsus. Akad yang berlaku di atas iwad. Dia tidak berlaku pada semua perkara, pada semua benda. Sebab itu, barang ribawi ni khusus. Kita sebut barang ribawi. Bila tunjuk barang-barang yang mana disyaratkan syarat-syarat yang khusus, yang mana jika tidak ikut syarat tersebut akan membawa kepada berlaku riba. Faham? Okay. Jadi jangan bertukar. Bila sebut barang ribawi, bukan mesti akad itu berlaku riba. Tetapi barang ribawi merujuk kepada barang-barang, jenis barang tertentu yang mana perlu mengikuti syarat-syarat yang khusus. Jika tidak ikut syarat tersebut akan berlaku riba. Jadi secara umum barang ribawi ni saya cerita dulu senang supaya awak dapat gambaran. Terbagi kepada sebab illah dua. Illah ribawiyah itu terbagi pada dua. Yang pertama ialah as-samaniyah, mata wang. Jadi benda yang berbentuk mata wang, pertukaran sesama mata wang itu perlu diikuti syaratnya. Perlu buat secara yang dibenarkan syarat. Kalau tidak, dia akan berlaku riba. Yang kedua ialah al-mat'um, barang makanan asasi. Barang makanan asasi juga daripada perkara barang ribawiyat. Beras, gandum, kurma, tamar. Barang yang orang jadikan makanan secara asasi, kalau pertukaran berlaku di antara barang-barang tersebut, perlu mengikut syarat-syarat dia. Kalau tidak, dia akan berlaku riba. Okey, jelas. Bila sebut ar-ribawiyat ataupun amwal ribawiyah, apa maksud? Merujuk kepada barang-barang ribawi. Jangan tertukar tu. Okey. Jadi, pada istilah fuqaha ila aqdun ala iwadin makhsus. Akad pada pertukaran yang tertentu ghairi ma'lumit tamathul, yang tidak diketahui persamaan. Kita tak tahu sama banyak atau kurang. Fi mi'yari syar'i, pada neraca syarak, halatal aqdi, ketika berlaku akad. Au ma'a ta'khirin fi badalaini, atau dengan berlaku kelewatan takhir, kelewatan pada salah satu dua barang yang ditukar itu, au ahadihima, fi badalain, pada kedua-dua barang atau salah satu daripada dua barang itu. Penangguhan pada salah satu pertukaran itu juga menyebabkan berlaku riba yang kita namakan riba an-nasa' nanti. Okey. Bagi perhatian, saya nak ingatkan pelajar ni, student sekalian, bagi perhatian berkaitan tajuk ni, terutamanya dalam kitab fiqh manhaji. Kitab fiqh manhaji dalam bab ini, sepanjang saya perhatikanlah, antara huraian yang paling elok dan paling jelas berkaitan dengan riba. Paling jelas. Dia tidaklah makna terlampau klasik sangat. Kitab-kitab klasik yang kadang kita baca tapi kita tak boleh nak buat khulasah. Tapi kitab fiqh haji pada bab ini sangat cantik. Sebab itu saya tekankan supaya pelajar sekalian tolong faham betul-betul bab riba ini. Memang ada kaitan yang sangat penting, terutamanya setelah anda keluar nanti berkaitan masuk alam pekerjaan, alam berurusan dengan duit ini, dengan harta ni. Ini sangat penting. Kalau berlaku riba, maka riba ni bukan sebarang dosa. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Ta'ala sebut orang yang enggan berhenti daripada riba, Allah Ta'ala akan isytihar perang.
Dia ada dua perkara, dua dosa yang Allah Ta'ala isytihar perang ni. Dosa lain, dosa juga. Tapi dua dosa ni Allah Ta'ala isytihar perang kepada orang yang melakukannya. Pertama, ialah dosa berkaitan dengan riba ni. Dosa berkaitan dengan riba. Yang kedua ialah dosa berkaitan memusuhi atau memerangi wali-wali dan juga kekasih Allah. Man adha li waliyan faqad adhantuhu birharb. Siapa yang memusuhi wali-wali kekasihku, aku akan isytihar perang dengan dia. Jadi berkaitan kalau berperang dengan Tuhan ni memang pula berperang dengan Amerika kita tak mampu. Tak usah kat Amerika, berperang dengan jiran sebelah pun kemungkinan kita kurang kelengkapan senjatanya. Apatah lagi kita berperang dengan Tuhan semesta alam. Okey. Jadi ambil berat bab riba ni. Faham betul-betul. Okey. Jadi al-muradu bil iwadil makhsus, yang dimaksudkan dengan iwad, pertukaran yang tertentu, ialah al-amwal ar-ribawiyah allati sayati bayanuha, yang akan datang keterangannya. Okey, ini dia syarah kepada takrif tadilah. Syarah pada takrif tadi. Daripada takrif ni sebenarnya telah membawa kita kepada jenis-jenis riba dah, sebagaimana yang akan disebut nanti. Okay, saya laju-laju ni, saya ambil kepada apa yang penting. Okey. Al-amwal allati yajri fiha riba. Apakah harta-harta, barang-barang yang berlaku padanya riba? Ini kita sebut sebagai amwal ar-ribawiyah. Dia ada 6. 6 ini datang daripada mana? 6 ni datang daripada nas. Datang daripada nas. Nas hadis Nabi SAW. Ya, apa dia? Al-zahabu wal-fiddatu. Emas, perak. Al-fiddah, perak. Wal-qamhu. Qamhu ini ialah gandum. Wasyair, barli. Barli. Wat-tamr. Tamar ialah kurma, kering lah. Wal-milh, dan juga apa nama ni? Garam. Jadi berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini datang secara jelas. Disebut 6 jenis ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahabi riban illa ha'an wa ha'an, wal burru bil-burri riban illa ha'an wa ha'." Emas ditukar bersama dengan emas, berlaku riba kecuali mesti ha'an biha. Ha'an wa ha'an maksudnya mesti pertukaran itu ha'. Makna bahasa kita nah. Makna ditukar dalam masa yang sama. Berlaku pertukaran secara lani dipanggil. Berlaku lani. Makna berlaku secara cash. Tak ada tangguh. Jadi dapat difaham di situ, barang ribawiyah mesti berlaku pertukaran tersebut secara langsung, tidak boleh ada penangguhan. Okey, banyak lagi saya langkah-langkah sikit ni. Mana lagi? Jadi dalam ni disebut al-bur. Lagi dalam hadis yang lain kita tengok dia bawa satu hadis tu lah. Okey, kemudian kita tengok pada ayat yang musannif kata ni, innal asya' al-mansusa 'alaiha fil ahadith. Sekarang ni yang disebut dalam hadis ada 6 perkara je. Maka ulama mereka melakukan proses qiyas, di mana mereka cari apa illah. Nabi sebut 6 perkara tadi, emas, perak, gandum, barli, tamar, dan juga apa nama ni, milh, garam itu. Maka mereka mengeluarkan rupa-rupanya 6 perkara ni kita boleh kategorikan kepada 2. Pertamanya mata wang. Nabi sebut emas dan perak. Yang keduanya barang makanan asasi, keperluan. Nabi sebut gandum, Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut barli, Nabi sebut tamar, Nabi sebut garam. Jadi innal asya' al-mansusa 'alaiha fil ahadithi imma athmanun, sama ada dia itu mata wang, duit, kadzahabi wal fiddah, seperti emas dan perak. Wa imma mat'umatun, sama ada dia itu makanan, lil adamiyyin, bagi anak Adam, kal burri wasyair wat tamri wal milh. Wa alaihi fal illatul mu'tabaratu fi kaunil mal ribawiyan
hiya ath-thamaniyatu wa tu'mu. Hiya ath-thamaniyatu wa tu'mu. Tu'mu dengan maksud mat'um. Baca tu'mu. Kalau Terengganu tu'mu. Tu'mu tu dah lain. Tu'mu tu tu'mu. Tu'mu iaitu al-mat'um. Masdar bagi ta'ima. Jadi illah yang diambil kira pada harta itu dikira barang ribawi itu ialah tamaniyah. Barang itu ada bentuk mata wang. Yang kedua ialah makanan. Jadi ini illah yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah. Kita nampak ni kalau ikut mazhabnya ada perbezaan lah. Macam Malikiyah, Hanafiyah dia ambil al-kail wal waznu, dia anggap itu sebagai illah ribawi. Tapi dalam mazhab kita, illah riba, apa maksud illah riba? Sesuatu barang tu dikategorikan barang ribawi kalau dia itu mata wang yang digunakan untuk jual beli, ataupun dia itu kita kata barang makanan asasi. Boleh jelas. Maka kalau begitu, duit yang kita guna sekarang ni boleh berlaku riba kalau kita tidak buat dengan cara betul. Kita tukar duit RM1. RM1 duit kertas, kita nak tukar duit shilling. Kawan kita kata ginilah, nak tukar duit RM1 nak duit shilling sebab kita nak guna coin tu untuk apa-apalah. Nak masuk dalam mesin ke. Boleh, tapi saya bagi 90% tu kat awak. Awak bagi saya RM1 duit kertas, saya bagi awak 90 sen. Hukumnya riba. Sebab tidak berlaku tamathul. Tak sama. Duit yang diberi dengan diterima tidak sama. Berlaku riba tu. Padahal tukar. Tak apa, saya redha. Redha tak redha ni tak boleh, tak terpakai redha awak. Awak redha, tak redha, tak terpakai. Kecuali setelah Allah Ta'ala redha. Baru diterima redha atau tidak redha kita. Jadi kalau kita nak tukar, nak berlaku pertukaran duit RM1, nak dibagi 90 sen. Dengan dasar kita nak bertukaran. Dalam istilah khusus panggil sarf. Nak tukar duit sama duit ni. Maka itu telah berlaku riba. Maka kita terlibat dengan dosa besar lah tu. Nampak tak? Itu jangan main-main tu. Okey. Kemudian kita masuk seterusnya. Anwa'ur riba wa hukmu kullin minha. Jenis-jenis riba dan apa hukum setiap daripadanya. Okey. Riba di sini dia bahagikan kepada pertama ribal fadli. Ribal fadli. Ribal fadli, apa maksud al-fadl? Az-ziyadah, penambahan. Ingat molek ni. Betul, sebab antara mungkin akan tertukar ni. Ribal fadli. Apa maksud ribal fadli? Riba ziyadah. Wa huwa bai'ul mali ribawi bi jinsihi ma'a ziyadatin fi ahadil iwadaini, iaitu menjual barang ribawi dengan jenis yang sama beserta penambahan pada salah satu dua pertukaran itu. Ka'an yabi'ahu mudda qamhin bimuddaini, seperti seorang jual satu mud satu cupak. Mud ni satu cupak, dia tukar dengan dua cupak. Satu mud tukar dengan dua cupak. Satu cupak, beli satu cupak beras basmati, kita bayar dengan dua cupak beras jati. Beras basmati satu cupak, kita tukar dengan beras jati kita dua cupak. Berlaku riba. Dia panggil apa riba tu? Ribal fadli. Kerana ada berlaku lebih pada salah satu daripada dua barang ribawi tersebut. Au mi'ata gramin min zahabin, 100 gram daripada emas tukar dengan bimi'atin wa asyarah minhu, dengan 110 tukar gram. Ribawi. Au aqal au akthar. Tak kira lah, sikit kurang tak kira. Okey. Wa hadha nahyi anhu fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan apa? La tabi'udz dhahaba bil-dhahabi. Jangan kamu jual emas dengan emas, illa mithlan bimithlin, kecuali sama. Mithlan bimislin, sama dengan sama.
Sama dengan sama. Wala tushifu ba'daha ala ba'din. Jangan kamu lebihkan sebahagian emas di atas sebahagian yang lain. Jangan lebihkan satu emas ni lebih ke kurang, jangan. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi. Jangan kamu jual warik. Warik ni apa? Ingat, al-wariq dengan kasrah ra. Ra baris bawah maksudnya ialah perak, fiddah. Al-wariq maksudnya fiddah. Ni kadang ada orang dia kata al-wariq dia baca dengan waraq. Kalau waraq, ra baris atas. Itu maksudnya kertas. Itu kertas. Helayang kertas dan seumpamanya. Al-wariq ialah fiddah. Fiddah. Jangan kamu jual emas pula. Kamu jual perak dengan perak illa mithlan bi mithlin, kecuali mesti sama. Okey, jelas okey. Nampak? Ini juga menarik ni, hadis riwayat Muslim ni. Kalau awak nak hafal ni pun eloklah ni. Beberapa dalil ni seeloknya saya cadangkanlah untuk semua hafal. Antaranya hadis ni menarik. Nabi SAW sebut az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri. Emas dengan emas, perak dengan perak, burru bil-burri, gandum dengan gandum, wasya'iru bisya'iri, dan barli dengan barli, wal-milhu bil-milhi, garam dengan garam, mithlan bi-mithlin, mesti sama. Yadan biyadin, tukar secara langsung. Yadan biyadin makna tangan dengan tangan. Kita hulur tangan dia, dia hulur tangan kepada kita. Itu tangan dengan tangan, maknanya berlaku secara lani, berlaku secara cash. Tak boleh tangguh. Faman zada awistazada, orang yang terima dan orang yang beri sama sahaja. Nampak? Jadi kita terima atau kita beri sama je. Itu larangan yang apa nama ni, berat daripada Nabi SAW. Okay. Seterusnya, wala ibrata fi hadha li judatin naw'i aw rada'atihi. Tidak diambil kira, la ibrata, tidak dikira pada masalah ini li judatin naw', bagi elok jenis itu atau rada'ah. Rada'ah ni makna tidak elok, kurang. Okey, sekarang ni emas sama emas. Dia tidak kira judah dia. Judah ni kualiti, keelokan. Rada'ah ni makna dari segi hukum, bila jenis yang sama, hukumnya mesti sama. Hukumnya mesti sama. Nanti saya buat khulasah. Last kali saya buat khulasah. Harap-harap pelajar sabar sikit. Sabar sikit. Pak tajuk ni saya nak jalan slow biar awak semua faham. Jadi contoh, kita tukar emas atau tukar beras lah. Beras contoh tadi kita lagi beras mati yang Faiza ke apa kan. Beras pusar dan seumpamanya, yang mahal kita kata kualiti dia itu menyebabkan boleh kita tukar lebih kurang? Tidak. La ibrata, tidak boleh diambil kira pada ini bagi jenis kualiti barang ataupun tidak kualiti sesuatu itu. Rada'ah ni makna kurang. Sama ada elok ataupun kurang, tak ambil kira. Kalau kita tukar basmati sekilo, mesti dapat sekilo juga beras jati. Tak boleh nak tukar sama-sama jenis tapi berlebih kurang. Itulah berdasarkan hadis Nabi, la tashifu ba'daha ala ba'd. Nabi kata jangan kamu lebihkan sebahagiannya di atas sebahagian yang lain. Okay. Kemudian ni wa kadza la ibrata lis-sun'ati fi hadza. Begitu juga tidak dia ambil kira sun'ah. Sun'ah ni makna pembuatan dia. Contoh emas. Kita nak tukar emas, gelang lama dengan gelang baru. Gelang baru pembuatan dia elok, cantik. Gelang lama kita, gelang emas lama kita tak berapa elok.
Biasa je tak ada ukiran. Gelang baru ni cantik, ada ukiran dia tu. Gelang dengan gelang, kita nak tukar, tak boleh tukar berlebih kurang. Mesti sama. Kalau yang ni 100 gram, ni 100 gram juga. Walaupun ni kata ni mahal ni. Tak kira, tak kira. Kalau sama-sama emas, nak tukar, mesti tukar dengan timbangan dan timbangan yang sama. Kalau dia jenis timbang, kalau sukatan yang sama. Okay. Okay. Itu dipanggil riba apa? Riba al-fadl. Yang kedua, riba an-nasa. Bukan nisa, an-nasa. Daripada nasa. Nasa maksud takhir. An-nasa. Apa maksud nasa? Ai takhir. Lewat. Riba kerana sebab lewat. Apa dia takrif dia? Wa huwa bai'ul mal ar-ribawi bimalin ribawiyyin akhara fihi nafsul illati ila ajalin. Iaitu kita jual barang ribawi dengan barang ribawi lain. Fihi nafsul illah, yang sama illah. Sama illah. Faham? Ingat, istilah sama illah tadi kita ingat. Illah ada dua. Apa dia illah? Thamaniyah dan juga at-tu'mi. At-tu'm. Samaniyah makna mata wang, at-tu'mu barang makanan asasi, barang makanan. Okey, jadi dia illah yang sama. Sama-sama dia duit, contoh kata duit lah. Duit USD. Nak tukar dengan RM. Illah sama tak? Illah yang sama namanya. Fihi nafsul illah. Ada illah yang sama. Jadi, kita buat pertukaran duit USD dengan RM dengan tangguh. Okey, saya bayar, saya nak tukar duit ringgit saya dengan USD. Ni duit ringgit saya. Bila saya dapat USD, esok dapat. Tak boleh, tak boleh. Kalau kita lewatkan salah satu dua pertukaran itu, maka berlaku riba. Berlaku riba. Ingat. Dia sebab apa? Sebab USD mata wang, RM mata wang. Ada illah ribawi yang sama. Maka tidak boleh kita buat pertukaran tangguh salah satu daripada barang yang ditukar tersebut. Kalau tidak, dia akan jadi riba an-nasa. Sebab itu kalau kita buat kita pergi foreign act tu, okay, kita tengok pada yang sangkut kat mana tu, orang lain sangkut juga ke? Ke seorang je sangkut? Kalau seorang sangkut nanti boleh tengok secara live, tengok ulangan. Kat mana tu? Sangkut banyak ke? Okay, dekat mana sangkut tu? Riba nasak. Ya Ustaz, riba an-nasab. Sekarang ni sangkut lagi ni? Masih sangkut lah? Oh, sangkut lagi. Ulang balik Pak riba nasak. Okey, sekarang ni okey? Suara saya jelas? Saya Jelas Ustaz, jelas. okey, saya ulang balik riba nasak. Okey, riba nasak apabila dia huwa bai'ul mali ribawi. Menjual barang ribawi dengan barang ribawi lain, fihi nafsul illah, yang mempunyai illah yang sama. Dia dalam satu kategori. Sama ada dia dalam kategori mata wang, sama mata wang. Itu kita panggil illah yang sama. Ataupun dia barang makanan dengan barang makanan. Itu illah yang sama. Ila ajalin. Kepada satu tempoh. Makna ada penangguhan pada pertukaran. Maka kita panggil sebagai riba an-nasa'. Riba nasa'.
Contoh, tadi saya bagi emas duit kan. Contoh lain pula. Kita tukar beras basmati 1 kilo dengan beras jati 1 kilo juga. Tetapi beras itu bila kita dapat, kita ambil beras basmati hari ini, beras jati kita beri minggu depan. Kita melakukan penangguhan pada okey jelas tak tukar tu. Tak boleh kita buat penangguhan. Okey. Kemudian kita sambung kat sini ya. Wa hadha ta'amul aidan muharramun. Ini juga pak lepas biryani tak jelas. Lepas biryani pi kedai mamak makan. Beras biryani kita nak tukar dengan beras jati. Okey, 1 kilo 1 kilo. Kalau ikutnya tak ada lebih, tapi apa yang menjadi riba, kita dapat beras basmati hari ni, kita bayar kepada dia beras jati minggu depan. Kita tangguh ataupun esok ataupun lusa, tak kira lah. Tak berlaku pertukaran secara lani, secara langsung. Itu berlaku riba an-nasa'. Okey, jelas ya? Liwujudi makna riba, kerana ada makna riba fihi haqiqatan, secara hakikat. Wa illam yakun zahiran, walaupun dia tidak zahir. Jadi ini lebih dia nak ceritakan kok mana riba nasa' ini berlaku riba ni. Padahal sama timbangan, kalau contoh tadi 1 kilo 1 kilo. Dia kata apa? Kerana ada lebih tu alal ajal, li'anna lil hululi fadlan alal ajal. Kerana bagi hulul ni makna dapat secara langsung itu ada lebih daripada dapat tangguh. Contoh. Emas, ini jelas kalau kita buat pertukaran emas. Emas dengan emas. Kita beli emas dan kita nak bayar emas. Kita nak buat pertukaran emas tersebut. Emas harga hari ni dengan emas harga mungkin minggu depan, tahun depan boleh jadi berubah. Jadi perubahan itu berlaku pada nilainya. Sebab itu kalau kita nak tukar barang ribawi ni mesti tukar dalam masa yang secara langsung. Sebab kalau secara lil hulul, dapat barang secara langsung itu lebih memang ada kelebihan dia daripada dapat barang secara tangguh. Itu secara asasnya lah. Kadang-kadang tangguh tu boleh jadi lebih kalau contoh tu nilai dia naik. Tapi secara asasnya kalau benda tu dapat sekarang, tentu itu lebih berharga, lebih dia tinggi nilai daripada dapat secara tangguh. Yang penting saya kita faham apa itu riba nasa'. Okey, yang seterusnya ribal yad. Wa huwa an yabi'al mal ar-ribawiyya bi akhara fihi nafsul illah duna an yashtarita fihi dhalika ajal an yushtarata sebab tidak an yushtarata dhalika fi dhalika ajalun binafsil aqdi. Apa riba yad? Riba yad ni tangan lah. Share screen tak nampak Oh, dia dah putus. Kita sambung balik. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, jelas nampak Okey. Sekejap. Okey, kita sambung balik.
Cuma dekat dekat saya, dekat FB ni mungkin tak nampak ni. Dekat FB mungkin tak nampak apa nama ni, video ni. Saya tak tahu. Dekat FB ni tak nampak video ni. Okey. Jadi kita sambung balik. Berkaitan dengan apa nama ni? Berkaitan dengan riba liat. Okey, riba liat ini ya itu masuk tangan lah. Secara ringkasnya apa? Saya sebelum saya baca saya terang. Riba liat ni makna berlaku penangguhan, tetapi penangguhan tersebut tidak disyaratkan masa akad. Tetapi secara realitinya salah satu daripada barang itu dia lewat diserah, lewat penyerahan. Boleh faham tak? Okay. Lewat penyerahan. Penyerahan tu berlaku lewat. Boleh? Okay, saya ulang balik. Riba yat ini dia lebih kurang riba nasak, ada penangguhan, tapi riba nasak berlaku apabila disyaratkan penangguhan salah satu barang di dalam akad. Berlaku pensyaratan penangguhan di dalam akad, maka akan berlaku riba yat. Berlaku riba yat. Okey. Adapun berlaku riba yat pula. Apa saya sebut ni? Berlaku riba nasak. Riba nasak ialah disyaratkan penangguhan pada dalam akad. Dalam akad itu disyaratkan penangguhan. Bila penangguhan itu disyaratkan dalam akad, kita namakan riba an-nasak. Ni tangguh dalam akad. Beza dengan riba yat, ini tangguh dalam akad. Tangguh dalam akad. Riba yat berlaku, dia tidak syaratkan penangguhan dalam akad. Cuma pada realiti, pada penyerahan, berlaku lewat pada penyerahan. Lewat pada serah. Tapi tidak disyaratkan. Okay. Kita baca apa kata muallif. Wa ribal yadi huwa an yabi'al mal ar-ribawiyah. Bahawa seorang itu menjual barang ribawi bi'akhara dengan barang lain fihi nafsul illah. Yang mana sama illah. Duit dengan duit. Makanan ribawi dengan makanan ribawi. Duna an yushtarata fihi dzalika ajalun. Tanpa dia disyaratkan dengan itu tempoh. Binafsil aqdi, tanpa disyaratkan tempoh dalam akad. Lakin yahsulu ta'khiru fi qabdi badalaini. Tetapi berlaku kelewatan pada menerima salah satu dua barang, kedua-dua barang atau ahadihima, atau salah satunya, an majlisil aqdi, daripada majlis akad, bil fi'li, secara berlaku secara hakikat ataupun secara realitinya. Bil fi'li itu maksudnya secara realitinya, secara sungguhnya berlaku kelewatan pada penyerahan barang tersebut, maka itu nama riba yat. Ingat molek, riba yat ni beza dengan riba nasak. Riba nasak dia syaratkan penyerahan tu lewat dalam akad. Adapun riba al-yat dia tidak syaratkan lewat, tapi berlaku secara realiti dan secara hakikatnya berlaku kelewatan pada serahan. Okey. Okey. Ni ma yu'tabaru jinsan wa ma la yu'tabu. Ni sunni saya dah saya nak sebut dah. Tengok ni, dia kata apa yang dikira dalam jenis yang sama, apa yang tidak dikira jenis apa yang dikira jenis sama, apa yang dikira jenis berbeza. Jenis ni maksudnya kategori lah. Kalau emas, semua jenis emas tu sama je. Itu dikira emas. Fadhahabu bi anwa'ihi jinsun wahid, dikira jenis sama. Fiddah, perak, semua jenis perak sama je. Beras, sama-sama beras, satu jenis. Okay.
Ini saya langkahkan ni. Okey, isu ni. Waluhumul hayawanat ajnasun mukhtalifah. Daging haiwan. Daging haiwan dia mempunyai banyak jenis. Fadha'nu jinsun. Dha'nu kambing biri-biri. Biri-biri. Wal ma'zu jinsun. Ma'zu ni kambing biasa. Jadi biri-biri salah satu jenis berbeza dengan kambing. Wal baqaru jinsun. Lembu satu jenis. Jawamis minhu. Dan apa nama ni? Wal jawamis minhu. Bukan. Salah. Silap saya ni. Fadha'nu jinsun wa ma'zu minhu aminal jins. Silap saya. Bukan. Nak ceritanya fadha'nu jinsun. Biri-biri dan kambing tu dikira satu jenis. Baiki balik. Salah tu. Fadha'nu jinsun wal ma'zu minhu ay minal jinsi. Bukan beza tu. Saya terang berbeza tadi kan. Saya silap tu. Biri-biri dan kambing dikira satu jenis. Wal baqaru jinsun wal jawamisu minhu ay minal jinsi. Lembu dikira satu jenis dan kerbau tu dikira daripada jenis lembu. Faham? Boleh Ad-dha'nu jinsun wal ma'zu minhu ay minal jins. Maka biri-biri dan kambing biasa dikira satu jenis. Orang panggil apa? Jenis kambing. Jenis kambing dikira satu kategori belaka. Satu kategori. Tak kira lah ni kambing berbiri, kambing Barbados ke apa, kambing kambing jenis New Zealand ke apa. Semua itu dikira satu jenis belaka. Faham Sama ada di biri-biri atau kambing. Lembu. Lembu, kerbau dimasuk dalam kategori lembu. Waluhumul ibil kulluha jinsu wahid. Dan jenis apa nama ni? Luhumul ibil. Luhumul ibil maksudnya daging. Daging unta semuanya satu jenis. Okey. Boleh Kemudian katanya tabayu' al-amwal ar-ribawiyah wa syurutus sihah. Jual beli barang ribawi dan syarat untuk sah. Ini paling penting. Bagaimana kita nak melakukan muamalat pada barang-barang ribawi ini? Macam mana kita nak buat muamalat pada barang ribawi? Okay. Syarat dia letak dah. Saya ambil kan. Nulakhisuha murattabatan fi mayali. Inda ittihadil jins. Apabila barang itu sama jenis. Kalau barang ribawi yang ditukar itu sama jenis. Contoh, beras sama dengan beras. Itu panggil sama jenis tu. Idza bi'amalun ribawiyun bin jinsihi. Idza bi'a. Jika dijual barang ribawi dengan jenis yang sama. Wa wadihun fi hadhil halati anna al-illata fihi ma wahidah. Maka jelaslah ketika ini illah pun sama. Kal hintati bi hintah. Seperti hintah itu gandum. Gandum kita tukar dengan gandum. Wasukarin bisukarin. Gula dengan gula. Fiddatin bi fiddah. Perak dengan perak. Ushturita. Fi hadzal bai'i thalathatu syurutin. Disyaratkan 3 syarat. Liyakhruja an kaunihi aqdan ribawiyyan. Supaya dia terkeluar daripada akad ribawi. Supaya tak jadi riba. Apa dia? Al-mumathalah. Ini penting. Kena ingat ni. Mumathalah fi badalaini. Mesti pada 2 barang pertukaran. Sama makna sama. Kalau sukatan, sama sukatan. Kalau benda tu ditimbang, sama timbangan. Okay. Yang kedua, an yakuna al-aqdu halan. Mesti akad itu berlaku secara langsung. Langsung. Halan ni makna langsung. Cash. Secara lani. Tak boleh tangguh. Yang ketiga, at-taqabud. Mesti penyerahan itu berlaku secara semasa. Diserahkan secara langsung. Jadi, akad itu akad berlaku pada masa yang sama dan penyerahan pun pada masa yang sama. Okay. Jadi,
Kemudian pengarang menceritakan daripada mana diambilkan ketiga syarat ini. Syarat ni daripada hadis Nabi. Nabi sebut mislan bi mislin, yadan bi yadin, ha'an wa ha'an. Itu semua merujuk kepada tiga syarat ini. Itu kalau sama jenis. Wa inda ikhtilafil jinsi wa ittihadil illah. Yang kedua, kalau barang tersebut jenis yang sama, barang tersebut jenis berbeza tapi illah yang sama. Contoh, jenis berbeza, emas dengan perak, tapi illah sama. Emas perak ini semua mata wang. Ada syarat dia. Idza bi'a malun ribawiyyun bimalin ribawiyin akhara min ghairi jinsihi. Jika dijual barang ribawi dengan barang ribawi lain daripada jenis yang berlainan, lakinnal illata fihi ma wahidatun, tetapi illahnya sama. Kama idza kana thamanain, seumpama dua mata wang, au mat'umai atau dua makanan, usturita li sihhatil bai'i wa jihi an ma'na riba syartan. Maka disyaratkan dua syarat. Apa dia? Ayyakuna al-'aqdu halan wa yajri at-taqabudu fi majlisil 'aqdi. Maka dua syarat. Syaratnya mesti hal dan taqabud. Mesti berlaku pertukaran itu, akad itu mesti dilaksanakan dalam majlis akad yang sama dan berlaku pertukaran itu secara langsung. Jelas contoh apa? Contoh emas kita tukar dengan perak. Zahab dengan fiddah, tukar. Nak tukar emas dengan perak. Disyaratkan sama timbangan tak? Tidak disyaratkan sebab dia jenis yang berbeza. Emas dengan perak takkan sama. Tapi nak tukar emas dengan perak mesti dibuat secara langsung dalam majlis akad yang sama. Tidak boleh ada tak boleh kita melakukan penangguhan pada mana-mana barang tersebut. Okey. Wala yushtaratu at-tamathulu. Tidak disyaratkan mesti tamathul, mesti sama banyak, tak syarat. Tak syarat sebab dia barang jenis berbeza. Okey, yang ketiga, inda ikhtilafil illah. Jika berbeza illah. Illah berbeza, yang ni duit, yang ni barang makanan. Alimna anna al-illata fi i'tibaril mal ribawiyan inda al-fuqaha kaunuhu thamanan aw mat'uman. Kita telah tahu bahawa yang diambil kira harta itu sebagai ribawi di sisi ulama fiqh ialah jika dia itu thamanan, mata wang, ataupun dia itu mat'uman, makanan. Wa alaihi fala yutasawwaru ikhtilaful illati fi badalain. Maka tidak dapat digambarkan berbeza illah pada dua barang fi aqdi ribawi illa an yakuna ahaduhuma minal athman wal akhar minal mat'um. Maka tak dapat tidak salah satu tu barang makanan, salah satu duit. Wa fi hadhihi halati fala yushtaratu li sihhatil bai' wa jawazi ta'aqudi ayyu syartin min asy-syurutis sabiqah. Maka tidak disyaratkan apa-apa syarat daripada syarat yang terdahulu. Daripada syarat itu tak ada syarat langsung. Fa yasihhu bai'u 20 muddan min al-qamhi bi'ashri gharamatin min al-dhahab. Maka boleh kita beli 20 mud, 20 cupak gandum dengan 10 gram daripada emas contohnya. Wa hasalat taqabudu am lam yahsul, sama ada berlaku qabat itu secara langsung ataupun tidak disyarat. Okey. Apa maksud? Kalau barang itu illah berlainan, maka tak ada langsung syarat. Kita beli beras, bayar dengan emas. Boleh tak? Boleh. Mesti sama ke? Adakah disyaratkan tamathul? Tidak. Adakah disyarat mesti berlaku secara penyerahan itu secara langsung? Tidak. Okay. Maka tidak disyaratkan apa-apa. Okey. Indal mubadalati bimalin ghairi ribawiyah. Yang keempat ni lagi lah. Ketika berlaku pertukaran dengan barang yang bukan ribawi. Barang yang bukan ribawi. Maka tidak ada syarat tu, tidak disyaratkan. Contoh, kita tukar baju dengan baju. Riba tak? Kita tukar baju dengan baju. Boleh? Kira riba tak? Cuba jawab. Tak. Boleh ke selai baju tukar dengan dua helai baju? Boleh. Boleh. Kereta tukar, kereta Viva
tukar dengan kereta Honda Civic. Riba tak? Tak. Yakin ke? Tak. Kenapa tidak? Sebab bukan barang. Tak apalah, faham lah tu, baguslah. Faham Maknanya tak berlaku riba. Dah Ustaz, siapa nak tukar kereta Viva dengan kereta Honda Civic? Tak ada orang tukar, gila tukar. Contohlah. Bukan nak kata berlaku tak berlaku tu, nak ceritanya dari segi adakah dia dikira riba? Tidak dikira riba. Tapi takkan orang nak tukar kereta mahal dengan kereta murah. Nampak? Okay? Jadi, faham. Bila faham gitu, barang ribawi ni dia khusus kepada enlah dia sahaja. Okay. Maka kita buat khulasah lah sikit. Kita buat khulasah di sini. Kalau barang tersebut, dia ada 3 syarat. Tak. Apa dia? Apa nama tadi? Al-mumathalah. Al-mumathalah. Yang kedua, al-aqdu halan. Akad itu mesti hal. Berlaku akad secara langsung. Yang kedua, at-taqabud. Yang ketiga, okey. Kalau jenis sama, ittihadu al-jins, jenis sama, maka disyaratkan ketiga-tiga ini. Beras dengan beras mesti tukar sama timbangan, berlaku pertukaran sekarang, dan penyerahan dan penerimaan tu mesti secara langsung. Kalau ikhtilaful jins tapi ittihadul illah, jenis berbeza tapi illah sama. Beras dengan kita kata tamar, beras dengan tamar, maka mumasalah tak syarat, tapi mesti berlaku secara akad itu hal dan juga taqabud, boleh. Yang ketiga, kalau ikhtilaful illah berbeza. Ikhtilaf al-illah. Kita beli tamar dengan bayar perak. Itu tidak ada syarat yang disebutkan, itu tak terlibat. Yalah, boleh. Okey, kemudian ini ma tatahaqqaqu bihil mumatsalah. Macam mana kita nak tentukan persamaan tu? Wal ibratu fi kaunil mali mimma yukalu aw yuzanu huwa ghalibu adati ahli al-Hijaz. Apa nama ni, saya tak tahulah maksud tak ni, apa saya nak cerita di sini. Pada masalah, adakah kalau barang itu ditimbang dengan disukat? Nak kira timbang ke nak kira sukat? Contoh beras. Timbang, kita boleh timbang beras, kita boleh sukat beras. Faham beza timbang dan sukat? Faham tak? Faham tak faham? Tak faham timbang dan sukat? Faham. Timbang ni benda kita timbang berat. Sukat ni kita sukat dia punya isi padu. Faham tak? Benda sukat contoh apa? Kita sukat dengan bekah. Bekah cupak, bekah gantang tu sukat. Liter pun sukat tu. Untuk mengetahui isi padu ataupun mengetahui isi padu lah kita panggil. Orang panggil sukat. Timbang ni kalau kita nak tahu berat dia. Satu cupak beras dengan satu cupak kapas. Sama tak? Dari segi cupaknya sama tak? Satu cupak beras, satu cupak kapas, sama tak? Dari segi isi padu. Isi padu sama. Berat sama tak? Tak sama. Tak sama. Berat tak sama. Satu cupak beras, satu cupak gandum, sama tak berat? Satu cupak beras, satu cupak gandum. Bekah yang sama, satu cupak, sama tak berat? Tak sama. Tentu tak sama sebab dia barang ataupun benda yang disukat tu mungkin ada isi padu yang berbeza. Tapi kalau sukat
memang satu cupak belaka, tapi kalau timbang berbeza. Sebab itu apa yang nak diambil kira? Tengok galiknya pada uruf lah. Saya tak mau masuklah pada apa nama ni, khilaf yang ni. Tu boleh baca sendiri. Okey. Ini mata tu'tabarul mumatsalah. Bilakah dikira mesti mumatsalah tersebut? Bila dikira mumatsalah tersebut, kalau buah-buahan contoh tamar ialah ketika dikering. Kering tu panggil tamar. Kalau utak lagi tidak dikira lah, sebab bila kering akan jadi kurang berat tersebut. Samalah juga kalau inab, anggur. Anggur dikira mumatsalah tu ketika dikering, ketika jadi zabib. Jadi zabib. Okey. Apa lagi yang penting sini? Ni boleh tengok pada rujuk pada video yang ada dalam klip oleh Prof. Dr. Engku Tajuddin. Secara panjangnya boleh tengok situlah. Okey, yang seterusnya. Ini juga saya tak mau masuklah ni. Perkara yang menghalang mumatsalah. Bila barang tersebut terkesan dengan api. Terkesan dengan api, kita tukar gandum yang telah dimasak contohnya. Jadi menyebabkan tak boleh mumatsalah tu. Kita gandum, kita buat roti. Nak tukar gandum biasa, itu tak boleh mumatsalah pun. Mukhalafah kita campur dengan benda lain ke. Okey. Muzabanah saya tak tahu masuk tak ni. Muzabanah ni tajuk apa nama ni, pecahan dalam ni. Awak tengoklah kalau tidak ada diterang oleh Dr. Engku Tajuddin tu, masih tak ada. Ar-Raya pun sama. Ar-Raya ni apa nama ni, membeli kurma yang masih beli kurma yang masih segar, nak tukar dengan tamar yang dah kering. Rasulullah SAW benarkan dalam sukatan 5 ausuk saja. Sekadar untuk 5 ausuk ni tujuan untuk makan je lah. Ini pun saya rasa pecahan tajuk ni lah. Tajuk kepada riba, saya tak mau terang kat sini. Sini, bai'ul laham bil laham. Jual daging dengan daging. Marra ma'ana anna luhuma ajnasun. Daging itu ada banyak jenis. Bihasabi usuliha, mengikut pada asal dia. Wa annaha minal abwal ar-ribawiyah. Dan daging itu daripada barang ribawi. Fayajuzu bai'u ba'dihha bi ba'di syuruti tamathul bi syarti tamathul. Boleh kalau tukar sama-sama dia dengan syarat mesti tamathul, sama, wal hulul wa taqabul. Kena 3 syarat tersebut. Fa in ikhtalafal jinsu, kalau berlainan jenis, kalahmid dha'ni, seperti daging kambing, bilahmil baqar, dengan daging lembu, jazat tafadhul, maka diharuskan berlebih kurang, tak samalah daging kambing daging lembu. Itu tak perlu sama dari segi sama banyak, tetapi disyaratkan hulul dan juga taqabul. Okey. Okey, jual haiwan dengan haiwan. Boleh tak? Haiwan bukan maribawi. Haiwan hidup ni bukan maribawi. Daging lain. Kenapa? Li'annahu ghairu mat'um ala halihi wa hayatihi. Kerana haiwan tu dia tak boleh makan secara raw macam tu. Secara bentuk dia tu, dia kena ubah, kena sembelih dulu. Maka dia bukan daripada jenis mat'umat. Dia bukan barang ribawi lah. Okay. Lagi jual daging dengan haiwan. La yajuzu bai'ul laham bil hayawani mutlaqan la naqdan wala nasi'ah. Tak boleh kita jual daging dengan haiwan secara langsung. Tak boleh langsung mutlaqan la naqdan, sama ada bayar cash dengan maksud tukar daging dengan haiwan tu secara pertukaran langsung ataupun secara tangguh. Sawa'un akana lahmu min jinsil hayawan am min ghairi jinsi, sama ada daging itu daripada jenis haiwan yang sama. Daging kambing tukar dengan kambing seekor, ataupun daripada jenis lain. Daging kambing tukar dengan lembu. Okey. Fala yajuzu mutlaqan, itu tidak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada persamaan. Kita tak boleh nak tentu banyak mana daging. Haiwan tu ketika hidup tu kita tak boleh nak tentu banyak mana daging dia. Okay. Kemudiannya riba qard. Riba qard. Masuk yang seterusnya riba qard.
Riba qard ni ialah riba yang berlaku akibat berhutang. Akibat berhutang. Okay, kita masuk kepada jenis riba qard. Mana ni? Oh, panjang ni. Saya rasa saya buat khulasah je lah sini. Saya buat khulasah. Okey, kat ni kosong elok ni. Secara umumnya, riba ni tajuk dia luas. Kita boleh bagi kepada dua. Riba al-buyu', yang kedua riba ad-duyun. Riba berkaitan dengan jual beli, riba berkaitan dengan an-nasa', yang ketiga ialah riba al-yad. Riba duyun terbagi kepada dua. Riba al-qard, yang seterusnya riba an-nasi'ah. Boleh? Ni khulasah saya buat ringkas untuk awak ni. Jadi, riba buyuk ni ialah riba yang terlibat dalam proses jual beli. Saya tak Proses nampak. jual beli barang. Tak nampak? Share screen hilang. Oh, hilang pula. Ya. Okay, nampak dah? Okay, nampak? Saya buat khulasah sini. Riba kita boleh kategorikan kepada dua. Riba buyuk, riba duyun dulu. Riba yang berkaitan dengan jual beli, riba yang berkaitan dengan hutang berhutang, hutang piutang. Nampak Okay. Riba berkaitan riba buyuk, dalam ni ada pecahan riba al-fadli, riba nasa', riba liat. Sebagaimana yang kita terangkan. Riba duyun, riba yang berkaitan dengan proses hutang. Terbahagi dua, riba qard dengan riba nasi'ah. Apa itu riba qard? Riba qard ialah riba apabila seseorang itu mensyaratkan hutang dibayar lebih. Hutang dibayar lebih. Katakanlah dia berhutang 1K. Dia suruh syaratkan orang tu bayar hutang sebanyak RM1,100. Faham? Maka telah berlaku riba qard. Okay. Riba nasi'ah apa dia? Riba nasi'ah penambahan yang berlaku dengan sebab penangguhan hutang. Penambahan yang berlaku kerana sebab penangguhan hutang. Contoh, seorang tu pinjam 1,000, 1K. Dia kena bayar hujung bulan. Tiba-tiba hujung bulan dia tak bayar. Tuan hutang kata tak apalah, kalau nak tangguh sebulan lagi awak kena bayar, kena naik bunga. Cerita bunga. Tambah sebulan, 1 bulan naik, katakanlah RM100. Kalau 2 bulan naik, 150 contohnya. 3 bulan naik, 200. Penambahan yang berlaku kerana sebab penangguhan ni dinamakan riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Okay. Boleh faham tak? Okay, jadi itu secara khulasah berkaitan tajuk riba. Tapi saya minta lah awak semua tengok video yang dalam klip itu secara terperincinya. Ini saya buat khulasah je lah ni. Okay. Ada apa-apa persoalan, kita buka untuk sesi persoalan. Sebelum saya lupa, apa yang berlaku di perbankan Islam lah, perbankan Islam ataupun mana-mana bank yang menawarkan produk yang syariah compliance, yang patuh syariah, biasanya yang berlaku kita kata macam mana di bank-bank boleh kita pinjam dengan bank. Itu pun sebenarnya tak berapa betul lah bila kita kata seorang tu buat pinjaman kenderaan dengan bank. Dia beli kereta harganya RM50,000. Kereta harga RM50,000. Nampak tak? Dia buat pinjaman dengan bank, dia kata pinjaman lah.
Ni berlaku riba apabila kalau seorang itu, contoh, buat pinjaman dengan bank 50,000. Dia kena bayar bulan-bulan itu, dia kira-kira semua, total dia kena bayar 70,000. Maka tambah ada penambahan 20,000 atas hutang asal. Maka ini dipanggil sebagai riba. Apabila berlaku penambahan di atas hutang. Riba nasi'ah. Okay? Sebab bila tangguh itu akan tambah. Okay. Dan yang berlaku di perbankan Islam ataupun produk-produk yang patuh syariah tu macam mana buat pembayaran kenderaan tu? Jadi itu bukan pinjaman. Sebab itu tidak dinamakan pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan. Kalau hak Islamik dia tak panggil pinjaman. Dia akan guna istilah pembiayaan. Pembiayaan ni dia bukan pinjaman. Jadi dalam konteks pembiayaan ni mungkin bank itu guna konsep antaranya ialah murabahah. Bank beli dulu kemudian bank jual kepada kita. Maka orang tak panggil berhutang. Kita sebenarnya membeli bank yang dimiliki, kita membeli kereta yang dimiliki oleh bank. Kita beli kereta yang dimiliki oleh bank. Jadi bank beli kereta tu. Bank tu beli kereta. Ini bank Bank tu beli kereta dari kedai 50k. Jadi kereta tu milik bank, dia jual pula ke kita dengan harga 70k, boleh tak? Ikut dia lah kereta tu. Nak jual banyak-banyak pun. Jadi atas 70k ni nilai kereta yang telah dibeli oleh bank ni, dibuat pembiayaan bulan tu. Maka itu tidak dikira riba lah. Sebab kita bukan berlaku penambahan di atas hutang. Tetapi kita membeli daripada bank. Walaupun kalau nampak akhirnya bayar kurang, itu tidak. Dah apa bezanya? Ada bezanya. Kesan komplikasi antara dua akad itu ada bezanya. Akad hutang makna bank akan lepas tangan dah. Bank hanya terima duit saja. Adapun kalau konsep jualan ni, maka ada pihak yang menanggung risiko. Bank ada tanggung risikonya, pembeli dalam tempoh itu contohlah. Dalam contoh pembiayaan lain, Antum yang ada yang buat tajuk tu mungkin kata sewa beli. Sewa beli makna dalam konteks ni kita menyewa kereta daripada bank dengan bayaran bulanan begian sehinggalah satu tempoh tertentu, selesai pada tempoh yang ditetapkan, maka bank pun menjual kepada kita kereta tersebut. Nampak? Jadi benda itu benda yang mana tajuk tersebut Antum patut terang dan boleh ambil. Apa perbezaan sebenarnya antara konvensional dan juga Islami dalam proses pembiayaan? Pembiayaan kenderaan ke, pembiayaan perumahan ke, apa beza tu? Adakah sama? Itu yang menjadi persoalan kepada masyarakat kadang-kadang yang tidak tahu isu ni. Mereka tuduh bank Islam dan bank yang membuat pembiayaan Islami ini itu sama sahaja. Jadi akhirnya mereka pun pergi kepada konvensional. Padahal konvensional itu memang haram atas darat kering bahasa Terengganu sebut. Haram dah jelas dah. Okey. Boleh faham tak tu? PTPTN. Ada orang buat tajuk PTPTN. Tanya kawan yang buat nanti. Riba qard itu riba yang hutang tapi bayar on time ke? Dia riba qard ni makna penambahan atas hutang. Dia syaratkan dalam awal akad itu nak berhutang bayar banyak ni. Orang panggil riba qard lah. Hutang nak bayar banyak ni, bayar lebih panggil riba qard. Kalau ada penangguhan pula, itu panggil riba nasi'ah. Okey. Bagaimana kalau membeli makanan dia tangguh bayaran termasuk dia? Tidak, beli makanan tak. Makanan hak siap dah. Itu tidak. Beli makanan siap dah itu bukan barang ribawi tu, makanan siap dah tu. Kita berhutang je lah. Okay. Kalau buat pinjaman daripada alung contohnya, selalu buat tu, kira riba. Alung tu yang biasa, yang memang terlibat dengan riba. Sebab dia akan letak bunga. Alung ke, cati ke, pembiayaan pinjaman berlesen ke,
pada ghalibnya memang dia akan suruh bayar lebih dan itu memang jelas haram. Walaupun dia kata pinjaman berlesen. Walaupun dia kata pinjaman berlesen. Nampak? Cuma berlesen apa? Sebab dia masuk dalam, dia ada lesen dengan apa nama ni, bank negara untuk membuat muamalat tersebut. Macam bank konvensional lah. Kalau beli emas tapi harga emas kan berubah setiap masa, jadi harga yang mana kita kena, harga yang telah disepakati masa tu. Sekarang ni kita beli emas dengan apa? Kita beli emas dengan duit kan. Jadi berapa nak bayar? Ikut awak nak bayar, ikut persetujuan awak dengan penjual emas. Okey tak tuang kedai dia markup harga tinggi sikit ataupun jual rendah, itu bergantung, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab emas dengan duit, ingat, dia jenis berbeza. Bila jenis yang berbeza, adakah disyaratkan tamasul? Tidak disyaratkan tamasul. Nampak? Tidak disyaratkan tamasul. Ikut dia nak jual berapa. Cuma biasanya orang tak jual jauh lah, dia akan ambil harga semasa. Dia nak jual harga semasa boleh, nak jual harga yang setuju masa akad pun boleh, ada masalah. Syaratnya emas tu beli dengan bukan emas juga. Kalau bayar dengan emas juga tu kena sama timbangan. Okay, lagi ada soalan. Tajuk riba ni sebenarnya luas Keluar duit, kita tukar duit dengan kawan tak cukup 20%. Kalau kita niat sedekah, kira riba juga ke? Soalan baik ni. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kita tukar duit dengan kawan. Kawan tak cukup 20%. Nampak tak? Kawan tak cukup 20%. Jadi kita tak boleh nak tukar duit dengan atas dasar tukar duit. Kita tak boleh buat atas dasar tukar duit. Kita kena beri saja ke kawan tu duit RM1 tu. Lepas tu dia beri 2%. Dia bagi 8% kepada kita. Nampak tak? Ataupun kita kata ke mana? Kita pinjamlah dengan dia dulu. 8% tu pinjam duit dulu. Lepas tu kita bayar. Adapun atas dasar tukar tak boleh. Jadi kita kena hadiah ke dia RM1. Lepas tu dia hadiah balik kita 8%. Okay. Lagi soalan? Tak ada? Okey, kalau tidak ada, saya berhenti dekat sinilah dulu untuk kali ini. Untuk kali ini sekejap saya nak tengok siapa yang bersama kita pada petang ni. Okey, kita ada 53 orang insya-Allah. Apa-apa lagi kita akan teruskan soalan nak tanya pun boleh tanya dalam Telegram lah. Tanya Telegram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz.